Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah video part yang kedua tentang bab 3 ya. Okey, bab 3 tajuknya homeostasis. Okey, sebelum ni kamu dah belajar tentang homeostasis di dalam manusia. Okey, kamu tahu yang homeostasis tu penting dalam manusia untuk mengekalkan keseimbangan di dalam badan kita. Okey, homeostasis ni untuk part yang kedua kamu akan belajar homeostasis di dalam haiwan, homeostasis yang berlaku dalam tumbuhan, keadaan stoma pada daun, okey, ketika cuaca dalam keadaan panas dan terlalu panas. Okey, yang keempat kamu akan belajar tentang kepentingan homeostasis kepada manusia dan juga benda hidup. Okey, homeostasis ni juga berlaku di dalam haiwan, bukan manusia saja kena mengekalkan homeostasis terhadap perubahan suhu persekitaran haiwan juga. Okey, sebelum ni kamu dah belajar kepentingan homeostasis tu. Kalau homeostasis tidak dikekalkan, badan kita tidak berlaku dalam keadaan yang seimbang, sel dalam badan kita akan mati. Okey, jadi badan kita tidak dapat berfungsi dengan baik dan akan menjejaskan kesihatan. Benda ni juga berlaku pada haiwan dan juga tumbuhan ya. Okey, kalau kamu perasan haiwan seperti kucing, ni kita selalu jumpalah kucing kan. Kucing kamu selalu nampak kucing akan menjilat bulu di badannya, itu selalu berlaku pada persekitaran yang panas lah, pada suhu yang panas, cuaca yang panas, kucing akan menjilat bulu di badannya. Okey, air liur pada bulu kucing tu akan tersejat dan akan menyebabkan kucing boleh sejuk lah, menyejukkan badan kucing tu. Pada suhu persekitaran sejuk pula, bulu roma kucing akan menegak untuk memerangkap haba. Okey, jadi kucing tu akan berasa lebih panas. Okey, pada suhu persekitaran panas pula, anjing kalau kamu perasan akan menjelikan lidahnya. Okey, itu untuk dia sejukkan badan dia. Caranya dia banyak menjelikan lidah. Okey. Seterusnya homeostasis pada cicak. Okey, haiwan contohnya adalah cicak lah. Cicak ni kita kena tahu ya, cicak punya suhu badan berubah mengikut suhu persekitaran. Okey, jadi pada persekitaran sejuk, selalunya pergerakan cicak ni, aktiviti badan dia akan jadi perlahan lah. Jadi otot akan berfungsi pada kadar perlahan, jadi pada persekitaran sejuk, pergerakan cicak menjadi lebih perlahan. Okey, kadar metabolisme dia rendah. Jadi suhu badan dia akan menurun mengikut suhu persekitaran tu. Okey. Apabila persekitaran panas pula, jantung cicak akan berdegup dengan lebih cepat. Pergerakan cicak pada waktu panas akan lebih pantas. Kadar metabolismenya lebih cepat dan suhu badan dia akan meningkat. Okey. Kita tengok pula haiwan seperti siput. Okey, yang ni gambar ni siput. Okey, pada suhu persekitaran yang panas, siput ni dia punya badan akan menghasilkan bendalir. Jadi bila ada bendalir dalam badan tu, dia akan mengelak daripada siput kehilangan air lah dalam badan, sebab ikutkan kalau suhu persekitaran panas, okey, air dalam siput ni boleh hilang. Jadi dia akan menghasilkan bendalir dan siput ni akan mencari tempat yang lembap. Okey, dia akan duduk di tempat-tempat yang lembap untuk mengelakkan daripada kehilangan air dari dalam badan dia. Okey, untuk lebah pula, okey, kalau kamu tengok ni lebah ni dia akan pada persekitaran yang panas, lebah akan menutup spirakel antara dua gerakan pernafasannya. Okey, spirakel ni tempat pembukaan lebah untuk dia bernafas, dia menggunakan spirakel. Jadi dia akan menutup spirakel antara dua gerakan pernafasannya. Okey, untuk mengurangkan kehilangan air. Okey. Okey, kita tengok pula seterusnya homeostasis dalam tumbuhan. Ini adalah objektif yang kedua. Okey. Penyejatan air daripada daun boleh menyejukkan tumbuhan pada hari yang panas. Okey. Kalau hari itu panas, jadi daun air yang tersejat daripada daun akan sejukkanlah tumbuhan tu. Transpirasi.
membantu tumbuhan menyerap dan mengangkut air mineral dari tanah ke seluruh bahagian tumbuhan. Ini kena ingat maksud ni penting sangat. Selalu akan ditanya dalam exam apakah maksud transpirasi. Transpirasi ni dia membantu tumbuhan. Dia proses di mana tumbuhan ni serap dan angkut air mineral. Air mineral ni daripada mana? Air mineral daripada tanah lah. Okay, so dia serap daripada tanah ke seluruh bahagian tumbuhan. Okay, seluruh bahagian tumbuhan kat mana? Dekat bahagian batangnya, okay, pada bahagian daunnya. Okay, air daripada tanah tu diserap daripada mana? Dari menggunakan akar tumbuhan. Okay, jadi proses transpirasi ni berlaku daripada bawah naik ke atas. Macam itulah proses transpirasi berlaku. Dia angkut apa? Angkut air mineral, ni lah ke bahagian tumbuhan. Okey, kita tengok homeostasis dalam tumbuhan. Ini adalah struktur tumbuhan. Okey, pada bahagian tumbuhan struktur dia ada akar, okey, ada batang tumbuhan, lepas tu ada daun. Okey, transpirasi ni akan berlaku daripada bawah ni. Okey, kita tengok. Proses transpirasi adalah proses kehilangan air daripada tumbuhan. Okey, air hilang daripada tumbuhan. Itulah proses transpirasi. Okey, air daripada tumbuhan hilang dalam bentuk wap air ke persekitaran melalui stoma. Stoma ni ada dekat mana? Stoma ada pada daun. Okey, pada daun ni kalau kita zoom tengok dekat bawah mikroskop, nampaklah ni ada dekat daun ada liang stoma. Okey, so air akan keluar daripada daun melalui stoma. Dia akan membentuk wap air. Dia akan sejat wap air ke persekitaran. Persekitaran tu maksudnya sekeliling pokok tu. Okey. Sistem yang terlibat adalah sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, sebelum ni kamu dah belajar tentang sistem yang ada dalam tumbuhan. Okey, sistem yang ada dalam tumbuhan adalah sistem pengangkutan. Satu je. Tak payah, kalau macam manusia kan banyak kan, tumbuhan ada satu sistem pengangkutan. Okey, yang pertama, macam mana transpirasi itu berlaku? Bahagian akar tumbuhan ni, ni akar tumbuhan, kalau kita zoom kita akan nampaklah ada rambut akar. Bahagian akar tumbuhan ni dia akan serap air dan mineral daripada tanah. Daripada tanah ni. Dia akan serap. Okey. Kemudian transpirasi pada daun menghasilkan daya yang menarik air dari bahagian batang tumbuhan. Okey, transpirasi daripada daun ni. Okey, kan nanti ada cahaya matahari. So dia akan tariklah, kamu bayangkan tarik daripada daun ni. Jadi daripada akar ni air akan tarik naik ke batang ni, kemudian pergi ke cabang dia, pergi ke daun dan air akan keluar melalui stoma ke persekitaran. Okey, macam itulah transpirasi berlaku. Sistem apa yang akan terlibat? Sistem pengangkutan. Inilah sistem pengangkutannya. Okey, daripada sini. Dia akan tarik daya tarikan ni yang akan menarik. Daya tarikan yang akan tarik. Kamu ingat tarik air keluar daripada tumbuhan. Okey, objektif yang ketiga adalah keadaan stoma. Okey, kamu dah belajar dah sebelum ni. Dekat stoma tu, di antara stoma tu ada dua sel pengawal. Okey, sel pengawal ni yang akan mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Okey, apabila cuaca panas, stoma akan terbuka lah. Stoma ni ada pada daun. Okey, stoma akan terbuka supaya lebihan air tersejat daripada daun melalui proses transpirasi. Tapi kalau suhu terlalu panas, terlalu tinggi, stoma ni akan tertutup. Kenapa? Untuk kurangkan air tersejat daripada daun. Nak kurangkan. Kalau semua air tersejat daripada daun, lama-lama daun akan kering lah. Jadi dia tak nak hanya daun yang hanya air yang berlebihan je akan tersejat. Tapi kalau pokok tu dah kurang air, jadi stoma akan tertutup. Untuk elakkan daripada air ni tersejat banyak dan menyebabkan pokok kering ataupun kekurangan air. Tu kalau cuaca suhu terlalu tinggi, stoma akan tertutup.
Okey, seterusnya yang keempat. Kepentingan homeostasis kepada manusia dan benda hidup. Okey, manusia menjalankan homeostasis, benda hidup seperti haiwan dan tumbuhan juga menjalankan homeostasis. Kenapa? Untuk menyediakan keadaan optimum. Okey, optimum ni maksudnya keadaan yang seimbang, okey, dalam badan supaya sel dalam badan dapat menjalankan aktiviti metabolismenya dengan cekap. Okey, metabolisme. Okey, dengan cekap. Okey, bila sel tu tak mati, sel tu dalam keadaan yang sihat, sel dapat menjalankan aktiviti dengan cekap lah. Okey, kita akan menjadi sihat. Okey, mengekalkan persekitaran badan dalam keadaan seimbang dan stabil. Okey, itulah kepentingan homeostasis dalam manusia dan benda hidup. So, itu sahaja untuk hari ini. Okey. So, itu adalah ada 4 sahaja objektif yang kamu perlu tahu ya. Okey, kita jumpa dalam video yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.